arithmetic logical operator ni. Okay, so kita dah tengok dah yang pertama arithmetic operator. So yang ni operator biasa lah, tambah, tolak, darab, bahagi, dan ada satu lagi dalam ni modulus ataupun remainder. Okay. Baik. So kita dah tengok dia punya keutamaan dia akan buat macam biasa, kurungan dulu, kemudian darab, bahagi, modulus, tu sama. So dia akan buat yang mana jumpa dulu, kemudian barulah tambah dengan tolak. Okay. Alright. So next, relational operator. So relational operator ni apa? Dia adalah operator yang mana dia nak membandingkan, dia nak compare. So dia compare sebelah kiri dengan sebelah kanan. Dan hasil bagi evaluation dia adalah true or false. So contoh operator less than. Then maknanya dia compare sebelah kiri dan sebelah kanan. Maksud dia sebelah kiri kecil daripada sebelah kanan. Kalau betul dia akan return true, kalau salah false. Itu maksud dia. Okay. So less than, kemudian less than or equal. Dalam matematik biasa kita pakai simbol yang ada bawah tu kan. Tapi dalam Java punya coding dia tak ada simbol tu. So dia pakai macam ni kan. So dia pakai macam tu. Okay. Dalam pseudocode flowchart tak ada masalah boleh guna simbol ni. Tapi bila coding sebenar kena guna simbol yang ni. So nak tak mau silap pakai yang ni saja. Dalam flowchart pun boleh dalam pseudocode. Kemudian greater than or equal to sama lah. Okay, yang ni. Dua sama dengan, equal to. Baik, sebelum ni kita pakai biasa. Kita pakai contoh counter sama dengan 1. So kalau 1 sama dengan ni, maksudnya dia assign value. Dia ambil value sebelah kanan ni, letak dekat sebelah kiri. Maksudnya kita assign nilai counter ni 1. Tapi kalau counter sama dengan 1, maksudnya dia nak compare, adakah nilai counter ni sama dengan 1? Itu maksud dia, bukan nak assign. So hasil dari ni jawapannya, kalau hasil daripada statement ni, maksudnya counter ni 1 lah. Tapi kalau hasil dari ni, true or false, sama ada true untuk 1 ataupun false, bukan 1 macam tu. Okay, so dia pakai 2 sama dengan, equal to. Nak pakai ni dekat mana ni? Biasa dia akan pakai dalam condition, dalam selection, dalam looping dan sebagainya. Okay. Alright. So itu equal to 2 sama dengan ni, silap lagi. Okay. So comparing character is the same as comparing their Unicode. But kalau kita compare number mudah sebab number memang ada value. Betul? Okay. Selain daripada number, sebenarnya kita juga boleh compare character. Contoh dekat sini dia compare A kecil dengan A besar. Okay, so dia compare A kecil dengan A besar. Okay, so tengok ni, A kecil dengan A besar ni. Macam mana cara dia compare? Ingat lagi tak, kita dah belajar SM1 dulu. Setiap karakter ada dia punya value dia, betul tak? Kalau pakai ASCII, dia sekian-sekian. Kalau pakai Unicode, sekian-sekian, betul tak? So, dia akan compare dari segi value tu lah. Maknanya dia, kita boleh arahkan untuk dia compare A kecil dengan A besar based on value dia, sama ada A kecil besar daripada A besar. So kalau ikut Unicode, A kecil ni lebih besar perwakilan dia. So hasil daripada statement ni, dia kata true lah. Dia dapat alright. Okay, itu logical, relational operator. So ni yang ketiga, logical operator. Okay, logical ni pun sama juga. Hasil dia adalah true or false. Fungsi dia adalah untuk kita nak combine statement lah. Combine, dari segi combine apa nama ni, mungkin dua logical operator ke apa ke, dua relational operator ke apa ke, tapi combine. So dia not and dengan or, sama macam logic gate sebelum ni kan. Okay, so kalau kita pakai and, mesti dia kena dua-dua betul, barulah dia output akhir dia, dia punya hasil akhir dia true. Kalau salah satu false, dia akan dapat
false. Kalau or dia salah satu betul, dia lah betul. Kalau not, dia akan terbalikkan sahaja. Okay. Baik, cuba tengok example. So kalau P ni nilai dia true, so kalau kita notkan dia, macam kita tambah dengan operator not tadi tu, so dia akan jadi false lah hasil dia. Sebaliknya, macam logic gate juga. Kemudian untuk example 2 ni, cuba tengok dia kata assume age sama dengan 24, gender sama dengan F. So kalau dia punya condition dia, age besar pada 18 tapi dia not dekat depan ni. Nampak tak? Tanda ni. Okay, maksudnya dia akan notkan dia. Dalam Java dia pakai simbol seruan untuk not. Okay. So kalau kita baca dia, age, dia bagi age kan umur 24. So age besar pada 18, which is true, betul? Tapi dia notkan dia. So hasil pada statement ni akan dapat false. Okay. Alright, cuba tengok yang bawah. Gender equals to M. Kalau ikut dekat sini dia kata gender atas tu M. So bila statement ni adakah gender equal to M akan jadi false. Tapi sebab dia not, dia akan dapat true. So ni cara kita guna. Kalau kat sini nampak tak dia combine. Kita ada relational operator dengan logical operator not tu. Boleh? Contoh kalau kita nak combine, ni kalau N lah. No, ni kalau N statement. So dia ikut hukum yang sama macam AND gate, NOT gate, OR gate tu lah. So kalau P1 false, P2 false, output akhir dia false. Kalau ada sahaja false, maknanya dia keluar false. Dia mesti kesemuanya true, barulah dia keluar true. Macam AND gate biasa, betul? Okay, sama juga dengan OR. Ni dia punya application dia lah. Cuba tengok ikut yang tadi tu, age 18 dan gender sama dengan F. So age dia bagi tadi adalah mana yang tadi? Ni age 24, gender F. Ingat So age 24 besar daripada 18, true. Kemudian yang satu lagi gender F, which is true juga. So true and true, jawapan akhir dia akan jadi true. Kemudian yang bawah ni age besar daripada 18, yes, true. Gender not F, which is false. Sebab gender dia adalah F. So dia akan dapat false, true and false akan dapat false. Kita nak pakai ni dekat mana? Biasa awak akan pakai bila awak nak combine condition dekat selection tu. Betul tak? Mungkin dalam kelas, dalam tutorial mungkin ada jumpa dah. Okay, contoh katalah saya tulis sini lah, kalau tulis kat tempat hitam tak rekod pula. Tidur Okay. Contoh mungkin awak nak buat satu condition whole if kemudian mark lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian kita akan pakai N sebab kita nak ada kita nak combine dengan dua condition, dua situasi, dua parameter dia. So N dalam ni kita boleh pakai N biasa aja dalam pseudocode. Tapi kalau dalam Java dia akan pakai simbol ni. N rekod tu 2 kali. Okay. So N apa? Katalah satu lagi mark lebih besar, So mark lebih kecil daripada atau sama 100. So sekarang ni kita dah combine dua. Dia akan check adakah mark tu lebih besar bersama 80 dan lebih kecil daripada bersama 100. Maksudnya kita ada range dekat sini. So dia hanya boleh betul kalau mark tu in between 80 ke 100 sahaja. Selain daripada tu dia jadi false. Tu cara kita nak guna logical dengan relational operator. Boleh? Okay, jelas Alright, so ni dia punya summary lah. So untuk arithmetic kita ada yang biasa tambah tolak darab bahagi dan ada tambahan modulus. So modulus ni apa nama simbol persen, dia akan cari baki sahaja. Okay, kemudian relational operators kita ada less than, less equal,
more than, more equal, equal to dan not equal to. Dan logical operator kita ada not and dengan or. Or ni dia pakai straight separator slash tu. Kalau dekat keyboard awak tu bawah backspace. Bawah backspace tapi kena shift. So dalam coding dia pakai dua benda tu untuk or. Okay. Alright, dia ada keutamaan dia jugalah. Nanti saya akan tertinggal dalam slide ni, dalam slide lama saya akan tunjuk balik. Dia punya keutamaan dia semua, termasuk semua ni. So kalau ni dia buat apa dulu? Dia buat logical dulu baru buat dia buat apa nama ni, dia akan buat relational dulu baru buat logical. Keutamaan dia. Okay, nanti saya akan tunjuk kemudian. Saya kena buka slide yang lama. Saya tertinggal pula. Alright, nak tanya apa tentang apa logical operator, tentang operator ni lah. So ada 3 jenis operator, arithmetic, relational dengan logical. Ada soalan? Tak apa, tak payah on mic. Cakap je. Ada soalan? Tak ada? Alright. So kalau tak ada, kita sambung. Baik, untuk 3.3 ni, use of control structure, sebenarnya yang ni memang awak dah buat dalam Amali dah. Okay, kita cuma nak tengok macam mana structure untuk sequence, selection dan looping dalam Java program yang sebenar. Okay, so sequence memang awak dah buat dah dalam dah pun buat lab test dah kan. So ni dia punya outcome dia lah. Okay, nak construct program statement using sequence, selection dengan repetition. Dan bukan setakat program statement, sebenarnya dalam Amali awak dah buat full program dah pun, daripada awal sampai habis kan. Okay, so cuma nak tengok je lah. Baik, contoh yang pertama, calculate area of rectangle. Okay, sequence biasa saja, betul? Output dia, area, input dia, length and width. Proses, calculate area. So kita pun buatlah dia punya pseudocode. Start, width, length, area, width, darab length, display area, stop. Kemudian pseudocode dia, pseudocode flowchart. Okay, sekarang macam mana Java program dia? Okay, yang ni sebenarnya full program dah ni. Okay, sorry, ni bukan full program. Dia bahagian atas tak huruf yang apa? Import Java the util yang dia punya header atas kan. Okay, so ni program segment yang dalam main method sahaja. Okay, so kalau awak tengok, untuk Java program dalam main method mesti ada benda-benda ni lah. Pertama sekali mesti ada variable declaration. Okay, so variable declaration ni biasanya kalau dia ada dua tiga cara lah. Ada setengah programmer dia suka buat macam ni, maksudnya dia declare di atas awal-awal kemudian guna je. Ada setengah dia declare dalam bila nak guna. Contoh dekat sini, dia kata kat sini integer width kat situ. Tapi dia kena letak dekat semua lah, kalau nak pakai lagi width kena letak lagi. Okay, so cara paling mudah macam ni lah, kita declare dekat atas. Okay, semua variable kita kena declare. Cara nak declare dia mesti ada type dan nama variable. Kalau macam ni sama sahaja, kita boleh combine satu baris statement, pisahkan dengan koma. Okay, kemudian selepas declaration kita follow kita punya pseudocode lah. Kita mula dengan input, proses, output. Okay, so ini adalah bahagian input. Dan untuk input statement ni sebenarnya input statement ni benda ni saja yang ni. Okay, into input statement. Maknanya kita akan terima input dan assign pada variable sebelah kiri. So dalam case ni saya pakai nama untuk input objek ni SC. So dekat atas ni kena declare SC lah, nampak tak? Kalau pakai input, kalau pakai read. Okay, so apa yang dia buat, dia akan terima satu input integer dan letak dekat variable width. Okay, jelas? Cuma untuk input ni kita ada juga, kita kata promises ni. Ni kat sini, promises. Apa fungsi promises ni? Dia bukanlah kita kata wajib mesti ada dalam program. Kalau tak ada pun program masih lagi boleh run. Okay, cuma fungsi dia sebagai kita kata macam add-on pada program supaya user mudah nak guna program kita. Betul tak? Bayangkan kalau tak ada arahan ni. So bila kita run,
dia keluar screen putih je, duk tunggu input, nak buat apa pun tak tahu. Kalau kita pakai taklah nak buat apa, tapi kalau orang lain pakai, so dia pun tengah-tengah tengok. Betul? So prompt message ni yang kita akan masuk yang sesuai dengan penggunaan dia lah. Dalam algoritma tak payah mention pasal prompt message ni. Awak tak perlu buat dekat sudut kod, dekat flowchart tak payah buat. Kita cuma buat dalam program yang sebenar. Jelas Okey. Kemudian bahagian proses. So ini adalah proses. Dalam kes ni proses dia satu pengiraan sahaja. So area equal width darab length. Okay. Baik, dan kemudian output. So output dia pun ini keluarkan balik sajalah. Dan kalau tengok dekat output statement ni ada dua argument. Yang pertama adalah string dan yang kedua adalah value of variable area, the plus area. Cara dia. Boleh? Kalau awak nak tambah, contoh nak tambah di belakang tu, nak tambah apa? Nak tambah dia punya unit dia, cm square contoh dia. So awak kena plus lagi kurungan cm square. Tentulah. Ada plus lagi satu argument iaitu message string. Boleh? Okey. Contoh yang kedua pun sama juga, yang ni sequence sahaja. So nak kira BMI, input width dengan height dengan BMI, output ni BMI, calculate BMI. So dia punya cukup flowchart macam tu lah. Ya, kita tak perlu nak letak apa nama ni prompt message ke apa kat sini. Cuma dia punya main step dia sahaja. Okay. So dia punya program segment dia. So ni dah banyak lah. Sebab apa? Input pun dah ada dua. Variable declaration pun ada banyak jenis. Ada double, ada integer age, kemudian string name. Okay, seterusnya ini untuk bahagian input. Okay. So dia input nama, age, kemudian apa lagi? Sini pun dia input lagi weight dengan height. So dekat sini dia cuma tambahan apa additional variable name dengan apa nama ni age ni. Kalau ikut apa keperluan soalan tak payahlah. Okay, ni sebab saya ambil program yang dia ada name dengan age. Okay. Kalau ikut tak payahlah, just input height dengan weight saja. Okay. Okay, kemudian proses. And last one, dia output balik. So dalam case ni dia keluarkan balik name dengan age. Name dengan age dia tak buat apa-apa, cuma input keluarkan balik sahaja. Okay. Kemudian weight dengan height tu pun dia keluarkan balik sahaja. Yang bawah ni baru dia output yang dah dikira tu. Dan kalau awak tengok, dia ada banyak argument tu. Okay, dia ada banyak argument. So yang pertama dia akan keluar body mass index of string. Kemudian dia plus variable name, so keluar nama orang kat situ. Kemudian dia plus pula age, variable age. So apa umur orang tu? Okay. Bukan variable age. Age tu adalah dalam string. Ni. So dia keluar perkataan age, kemudian barulah variable age, kemudian ada is pula, kemudian barulah nilai BMI dia. So macam tu cara kita nak keluarkan output yang lebih jelas, yang mudah difahami. Kalau dari segi keperluan dia, output awak keluarkan BMI cukup lah, betul tak? Dalam exam, tak semestinya awak nak tulis penuh macam ni. Kalau awak output BMI pun dah menjawab soalan dah okey dah, dah jawab penuh dah. Tapi kalau awak tambah macam output macam ni, awak lebih faham lah cara penggunaan output statement. Boleh? Belakang boleh tak? Alright. Okay, so ni contoh dia punya ni lah. Selepas kita run. Dia contoh dia punya program tadi. So yang bahagian atas yang biru-biru tu adalah input. Kalau pakai blue jay nampak macam tu lah. Kemudian tu dia punya name, age, weight. Kemudian yang bawah tu yang dah dikira. Baik, dia punya perpuluhan ni memang akan banyak. Sebab double dia boleh pergi sehingga berbelas-belas sikit perpuluhan. Kalau nak pendek sikit, kita boleh pakai float. Jenis dia float, F-L-O-A-T. Okay.
Dan kalau memang senang datang cikgu, boleh tak kita set 2 perpuluhan saja? Yes, boleh. Tapi dia ada cara untuk set dia ada nak kena klik objek pula. Saya pun kena study balik bab tu. Okay, apa nanti saya tunjuk nanti. Tapi kalau untuk macam keperluan kita nak menjawab soalan ni, tak payah nak set. Biar perpuluhan dia banyak aku tak tahu. Jelas Okay. Dan kita tengok untuk selection pula. So ini single selection. So kalau markah lebih 40, dia akan keluar message pass. Sebaliknya tak ada apa sebab dia single. So itu dia punya, ini dia punya pseudocode dan flowchart. Okay. So ini dia punya program statement. So untuk selection, so yang atas ni variable declaration ni standard lah, sama. Kemudian dekat bahagian input ni pun sama sahaja. Ada from message, kemudian input. So dekat bahagian ni, so ini dia punya selection dia. Okay. Dah buat dalam hari belum selection? Belum. Minggu ni biar awak buat lah kot. Sebab minggu depan nak ada test selection. Minggu depan ada test selection. Kena praktis lah. Right. So untuk selection keyword dia adalah perkataan if tu. Nampak So dekat sini dia ada if, kemudian condition dia. So apa yang kita check sekarang ni, if mark more or equal 50. So mark yang dia input tadi, dia akan check kalau besar pada 50, then dia akan perform benda yang dalam tu. Okay, so yang ni kita panggil selection body lah. Okay, ni selection body dia. Okay, so apa yang dia buat dalam ni, ada 2 statement yang dia buat. So kalau betul 50, dia akan keluar, you pass the exam, good job, congrats. Jelas Kalau salah, dia tak buat apa-apa, dia skip, terus stop tu je sebab habis tak buat apa dah. Baik, cuma awak kena hati-hati, dalam Java coding dia tak ada and if. Betul tak? Kalau dekat pseudocode kita ada and if. Kalau dekat flowchart kita nak panah masuk balik, maknanya habis lah. Betul tak? Tapi dekat sini tak ada. So, macam mana cara kita nak tahu dia habis dekat mana? Baik, kalau awak perasan dekat sini, untuk selection body ni, kalau lebih dari satu statement dalam body tu, dalam selection body tu, kita kena letak braces. Nampak tak ni? Buka apa ni yang curly bracket tu. Okay? Kalau satu statement saja tak perlu. Sebab dalam Java coding memang dia dah set dah bahawa selepas if condition, selepas if statement, next statement adalah kepunyaan dia, benda yang dia akan perform kalau betul. Dan kalau ada else pula, selepas else tu kalau salah. Tapi satu statement berikutnya sahaja. Kalau lebih dari satu, kita kena kurungkan dia lah. So sekarang ni, kalau tak ada apa nama ni bracket ni, maknanya dia akan buat bila betul, dia akan print you pass. Yang good job congrats tu dia dianggap luar pada selection dah. Maknanya dia kalau markah dia kurang pada 40 pun, dia akan print juga good job congrats. Betul tak? Sebab dah di luar pada selection, dia dah and if dah maksud dia. Jelas Sebab tu penggunaan bracket ni sebenarnya memudahkan kita juga untuk kita tahu bahawa dalam kes ni, bila betul dia buat dalam bracket tu sahaja. Di luar pada bracket tu dah habis dah. Dia faham tak? So even kalau satu statement pun, biasanya kita akan letak juga di bracket tu. Senang kita nak groupkan dia. Boleh faham tak? Okay, kita tengok contoh kalau double selection. Okay, so kalau betul, pass, kalau salah, fail. Markah lebih 40, dia print pass, kalau kurang 40, dia print fail. Okay, nampak tak? So yang atas sama lah. Declaration, kemudian input. Kau tengok kat sini Okay, so if mark more than 50, kalau betul dia akan perform yang dalam bracket tu, dalam body kalau betul. Kalau salah dia akan pergi dekat else, dan else tu pun dia ada 2 statement, so dia kena hubung dia, groupkan dia. Boleh? Boleh mana? Maknanya kalau ada lebih dari satu statement yang kita perlu execute,
kita kena letak braces. Kalau satu statement saja tak perlu. Tapi amalan terbaik letak jugalah. Senang. Kita pun senang nak tahu kan. So sekarang kalau kita tengok kita tahu. Okay, selepas tu habis dia buat else. Selepas habis simbol apa nama ni simbol ni kita pun tahu dia dah habis dah. Active dah tangkap dia. Boleh faham Maknanya next statement katalah ada lagi lepas tu dia nak output lagi. Benda tu dia akan buat, tak kisahlah apa pun selection tu, benda tu tetap akan buat juga. Betul tak? Okay. Alright. So ni contoh output je lah. So kalau markah 80 dia keluar good, you pass exam, good job, congrats. Kalau kurang dia keluar yang bawah tu, you fail the exam, study harder. Alright, then multiple selection. Tentukan positif, negatif, or zero. So ada tiga possibility kat situ. So ni dia punya IPO. Kemudian ni dia punya sudut dan flowchart. Okay, so if read number, if number greater than 0, print positive. If number less than 0, print negative. Else print 0. Okay, dekat sudut kod ni saya pakai perkataan. Kalau awak nak pakai dalam bentuk formula form pun boleh kan. Contoh dekat sini kita pakai apa? If number lebih besar daripada kosong, macam tu lah. Boleh juga. Okay, so ni dia punya flowchart. Ada lari sikit lah dia punya design. Nampak. Okay, so dia akan flow dari atas. Kalau betul besar pada kosong, dia akan pergi sini dan skip. So ingat setiap kali awak do case flowchart, kalau untuk selection, untuk looping, sebenarnya awak boleh trace laluan dia. So dalam case ni, awak try dengan sampel. Bayangkan markah sekarang ni besar pada number besar pada kosong. So patutnya dia akan skip bahagian yang lain. Dia akan cuma buat positif sahaja. Kalau tiba-tiba dia lalu print benda lain pula, maknanya salahlah flow awak tu. Kena check balik dia punya flow. Dapat Kalau kata dia negatif, patutnya dia akan lalu kod ni dan negatif. Kalau kata dia memang kosong, dia akan terus pergi straight sahaja. Dia skip bahagian lain. Kalau awak buat tiga kemungkinan tu betul, maknanya flowchart awak betul lah. Boleh Okay. So dia punya program segment macam ni lah. Okay, kalau awak tengok sekarang ni saya tak letak apa-apa braces, tak kurungkan dia sebab satu statement sahaja. Tengok so dekat sini Okay, so kalau betul dia besar pada kosong, dia akan print positive number. So else if number check pula, adakah number tu kecil pada kosong? Kalau betul dia akan print negatif. Else, so untuk next, untuk yang ketiga tak perlu check lagi dah dia kosong ke tak, sebab kalau bukan besar, bukan kecil, kosong lah dia. So automatic dia akan print number is 0. So sekarang tak perlu letak, kalau nak letak dia akan duduk sini lah, macam tu lah. Kalau nak letak apa nama ni braces ni. Tapi kalau tak letak macam case ni, sebab satu statement sahaja, so tak ada masalah kalau tak letak pun. Okay? Ada nak tanya? So inilah apa nama ni bentuk Java segment, Java program segment untuk multiple selection. Selepas condition ni tak ada brace, tak ada titik bertindih, tak ada apa tu? Koma bertindih tu. So tak perlu apa nama ni semicolon. Alright. Boleh? Okay, so ni tentu output dia lah. So kalau output dia 1, dia keluar positive number. Kalau number dia, sekarang ni number dia berapa ni? 15, so dia keluar true. So kalau number dia negatif 15 kan? So dia keluar negatif. So kalau number dia kosong, dia keluar number 0. Okay? Baik. Untuk selection, ada tanya? Sebelum kita masuk looping pula. Ingat so keyword dia adalah if, kemudian followed by condition dalam kurungan, kemudian followed by apa dia punya execution statement yang nak buat lah. Kalau statement tu lebih dari satu, kita kurungkan dia.
Okay. Okay, contoh katalah macam tadi kita nak setkan mark dia based on apa nama ni. So kita akan if mark lebih besar daripada 80. Okay, ini cara dalam Java coding lah ya. So kita akan letak simbol N, titik 2 N kedot tu yang gulung tu. Okay, kemudian mark lebih kecil daripada 100, baru tutup kurungan. Macam tu. Okay, dan ni kalau kita nak combine dua keadaan dalam satu condition, kita guna operator AND. Maknanya kalau nak betul untuk dia execute benda dalam ni, dia mesti betul dua-dua. Maksudnya mark tu mesti lebih 80 dan ke atas, dan dalam masa yang sama mark tu mesti 100 dan ke bawah. Itu maksud dia. Jelas Untuk mark yang lain, katalah ada lagi nak tengok. So else if mark, ni kalau banyak dia ada bunyi lah, dia ada kurungan dia. So else if mark lebih lebih besar daripada 60. Dalam Java tak ada ni. Dia kena yang tu. Dapat sama dengan. Okay. So kalau buat tulis yang tu dalam coding, maksudnya error lah. So lebih besar sama dengan 60. Okay, maksudnya next statement dia check adakah mark tu pula lebih besar sama dengan 60. Dia faham tak? Tapi untuk dia main ke sini, maksudnya dia dah salah dekat atas. Maksudnya possibility mark tu memang takkan lebih 80 lah, betul tak? Sebab tu kita susun kita punya, bila kita buat multiple selection yang range macam ni, awak kena susun range dia ikut turutan. Tak boleh tiba-tiba nak check 60 dulu, check kosong pula tengah-tengah, tak boleh. Sebab nanti dia akan pening bila kita nak check. Tapi kalau dia bukan range, option ke, option sama dengan 1, sama dengan 2 ke, ataupun nak check if calculation sama dengan addition ke apa ke, yang bukan range, tak ada masalah. Jelas Contoh apa? Hotel type sama dengan superior kan? Yang bukan range tu tak ada masalah. Okay, boleh Baik, so kita nak masuk seterusnya looping, selection, repetition. So macam mana Java program untuk repetition? Baik, contoh sekarang ni kita nak paparkan Java programming 5 kali. Okay, so dia punya IPO dia input tak ada, output Java programming 5 times. Okay, kena mention 5 times sebab Java programming tu keluar 5 kali. Okay, kemudian repeat adding counter by 1 until 5. Kalau boleh tambah sikit kat sini. And display, then display message. Okay, tu boleh lebih jelas. Hanya dia repeat adding counter 1 until 5 untuk dia loop 5 kali lah. Itu maksud dia. Kemudian untuk setiap loop dia buat apa? Then display message. Okay. Baik, so ni dia punya pseudocode sebelah kiri kita so dia gunakan counter, nama dia counter juga. So dia start dengan initial value dia adalah 0, condition dia less than 5, maksudnya 0, 1, 2, 3, 4. So 5 kali, betul? So tak boleh equal lah, kalau equal kena start dengan 1. Okay, jelas tu kalau equal, kalau start dengan 0 jadi 6 kali, betul tak? Okay. So apa yang dia buat, dia akan print Java programming, kemudian update counter plus 1, kemudian N1. So dia punya flowchart macam tu. So dia akan masuk, kemudian perform, naik balik ke atas, nilai counter untuk loop yang kedua pula. Begitulah seterusnya sampailah dia jadi 5 dan dia akan stop. Okay. Baik, so tengok dia punya program segment. Untuk looping, sebenarnya dalam Java ada 2 kaedah untuk looping. Kita boleh gunakan while loop ataupun for loop. Okay. Ada 2 cara, kita gunakan statement while ataupun for. Sebenarnya ada lagi satu, do while. Do while tak bayang. Okay. Baik. So kalau tengok dekat sini sekarang ni, dia punya looping kat sini lah. Okay. So ini adalah dia punya I.
So kita setkan nilai counter dia kosong. So kita pakai assignment statement, kita assign kosong pada variable counter, jelas. Kemudian dia punya ni dekat sini lah, so while ni. So while counter less than 5. So ini dia punya condition. Okay, kemudian kalau awak tengok sama juga. Dekat sini kita kata loop ni loop body dia. Dan untuk looping, terutamanya untuk while loop ni, memang dia akan lebih dari satu statement. Sebab apa? Sekurang-kurangnya akan ada satu statement yang dia execute dan akan ada update dalam tu, betul tak? So ada jadi dua statement, maknanya memang kena kurung. Sebab kalau awak tak kurung, dia akan anggap counter ni luar pada while tu. Boleh faham tak? So nak selamat, setiap kali kita pakai looping, kita mesti ada curly bracket untuk kurungkan kita punya loop body. Jelas So apa yang dia buat sekarang ni, dia akan keluarkan output dan selepas tu dia akan update. Okay, boleh? Semua macam, dia macam silukut juga, cuma kita tambah lagi curly bracket tu lah. Dan ikut dia punya grammar untuk coding dia, di ujung mesti ada semicolon. Dan sama juga, selepas while ni di sini tak ada semicolon Selepas condition tak ada semicolon. Okay, condition untuk loop tu. Okay, boleh faham tak ni? So inilah output dia. Kau dah jam? Oh, ada masa lagi. Ada soalan untuk contoh program segment untuk looping? Jelas? Okay, kita sambung Satu lagi. Okay, baik. So yang ni adalah while loop. Kita kata while loop sebab dia pakai statement while. Nampak So keyword kat sini while, kemudian dia punya loop body dia. Dalam untuk statement while ni, dia punya I mesti sebelum tu. I dia, kemudian while loop, dalam while loop dia ada condition dekat sini dan dalam body dia mesti ada update. Jelas? Okay, cuba tengok contoh loop yang kedua, for loop. For loop ni dia lebih cara untuk tulis dia lebih mudah. Tapi kalau tak faham ICU dia jadi pening juga. Tapi sebenarnya dia sama saja, dia ada ICU juga. Cuma cara nak tulis coding dalam Java saja dia pakai for. Okay, kalau tengok dekat sini. Okay, ni scanner biasalah. Okay, dekat sini So, statement dia untuk for loop, cara dia keyword for dan dalam tu dia ada kurungan dan dalam kurungan ni ada 3 benda tu dekat situ. I pun dekat situ, C pun dekat situ, U pun dekat situ. Okay, so ini adalah dia punya I. Dia pisahkan dengan semicolon, nampak tak? Okay, kemudian yang kedua ni adalah dia punya C. Dan semicolon juga, yang ketiga ni adalah dia punya U. Sama juga, I dia sekarang initial value start dengan kosong, condition dia counter less than 5, kemudian U dia counter plus 1. Sama saja, cuma kita declare, kita tulis dia sebaris dengan for statement ni. Dapat Kemudian, kalau tengok, ini loop body dia, dalam kes ni satu input, satu statement sahaja, kalau ikut tak perlu letak ni pun tak apa, benda ni. Tak letak pun tak apa sebab satu statement sahaja, tapi nak selamat kita letak lah. Supaya kita tahu mana loop body dia. So apa yang dia buat, dia akan print Java programming ni. Cara kita nak baca for loop ni macam mana, dia akan mula dengan I, kemudian dia check counter. So dia akan pergi sini, dia check, kalau true dia buat apa, dia turun bawah. Okay, dia perform statement ni, selepas tu dia akan update. Selepas dia perform ni, baru dia update, baru dia naik balik ke sini, update. Lepas dia update, counter jadi 1, dan dia patah balik ke condition. Begitulah seterusnya, bila counter tu 1, dia perform, dia update, macam tu lah pusing dia. Nampak Sama juga sebenarnya ICU juga, cuma cara nak tulis sahaja berbeza. So kita panggil yang ni for loop. So kita pakai statement for dalam Java. Kalau yang atas ni adalah while loop. Beza dia kat mana? Beza dia dekat cara kita nak tulis ICU tu. Boleh faham tak? So kalau soalan minta while loop, orang nak buat macam ni lah. Kalau soalan minta for loop, kena buat for loop lah.
Dia ada satu lagi, do while. Do sekian while condition looping. Yang ni beza sikit. Kita tak belajar, tapi kalau awak jumpa dalam internet ke mana ke, sebenarnya dia looping juga. Tapi dia akan buat dulu, dia baru dia check condition untuk dia ulang. Kalau betul, dia ulang balik. Kalau tak, dia stop. So dalam do while, dia memang akan buat sekurang-kurangnya sekali. Itu dia beza dengan while dengan follow. Tapi tak apalah, so awak tak payah pening dengan do while tu. Baik. So itu tadi counter control Next, sentinel control. So apa beza sentinel dengan counter control? Apa beza dia? Counter, kita tahu berapa kali nak loop. Yes. So counter control ni maksudnya kita boleh kawal dia punya bilangan loop. Macam mana cara kita kawal bilangan loop dia adalah berdasarkan bilangan loop dia. So kita set ICU tu ikut bilangan tu. Ataupun kita ada range. Nak start dari nilai apa sampai nilai apa. Contoh 1 hingga 100. Loop 100 kali. Dia faham tak? Ataupun nak gandaan 5 daripada 5 sehingga 50. So start dengan 5, stop dekat 50, update plus 5. Still range dia kita boleh kawal bilangan dia, betul tak? Alright. So kalau sentinel ni dia punya bilangan loop ni kita tak boleh control. Tapi dia cuma bagi satu value sahaja untuk dia berhenti. So bila sampai value tu barulah dia terminate looping ni. Okay, cuba tengok contoh Dia kata calculate total of marks entered by user until user key in -1. Maksudnya selagi markah tu bukan -1, selagi itulah dia akan ulang minta markah tambah. Okay. So dia punya pseudocode dia, kalau tengok dekat sini, so ni condition dia. Okay. So mana dia punya I dia? So ini C. I dia mana? So inilah I dia. Sebab bila user input mark, nilai itulah yang akan jadi nilai awal bagi kita punya looping kita, betul tak? Okay, so ini adalah I. Apa ni? Ya. Okay, so ni nilai I dia. Kemudian ni loop body dia. Okay. Kemudian ingat mana kita punya U. Ingat U ni apa? Update. Update ni maknanya perubahan pada kita punya pembilang. Dalam kes ni pembilang kita apa? Pembilang kita adalah mark ni lah. Nak cam pembilang tengok dekat condition. Apa yang dia check. Okay, dia check mark, betul tak? So mark tu lah pembilang kita, counter kita. Cumanya dia bukan kita kawal based on counter control. Kita kawal based on value dia, sentinel value. Okay. Kalau tengok I dengan CU mesti based on benda yang sama. So kalau I dengan C dia mark, update dia pun mesti mark. So mana update dia? Yes, so update dia adalah satu variable mark juga, tapi based on input daripada user. Kalau user masuk nilai tu lain apa-apa pun dia akan ulang balik. Selagi user tak masuk -1, dia faham tak? Alright. So ni dia punya flowchart. Okay. So katalah user masuk mark ni katalah 100. Okay. Total kosong ni untuk apa? Yang ni sebagai bekas sebab kita nak sum up. Maknanya loop pertama tambah loop kedua tambah loop ketiga, betul tak? So kena ada bekas untuk letak dia. Okay, so katalah user masuk 100, then dia akan masuk, dia akan loop. Sebab betul, dia bukan -1. Not equal to 1, dia pakai tanda ni. Dalam Java dia pakai itu. Not equal to. Okay, so kalau dia bukan -1, dia akan sum up kat sini. Kemudian dia akan read mark yang baru. Ni untuk update dia. So user masuk nombor lain pula, user masuk 50. So dia akan loop balik ke atas. Masih lagi betul, dia akan tambah dan minta read yang mark yang baru. Sampai user masuk -1, then dia naik, dah jadi true, ada jadi false. Bila false, dia akan habis. Pergi yang laluan lagi pula. Boleh? Okay. So, kalau tengok kat sini dia pakai while. Okay. So, mana dia punya I dia? So, dekat sini I dia. Sebab dia terima input mark. Read mark kan. So read kena pakai yang ni lah.
kita letaklah you please enter mark, kemudian ini dia punya input statement dia, kita dah dapat nilai mark, then barulah dia boleh check. So while mark not equal to -1, kalau betul dia buat apa, dia akan perform dalam loop body ni, dan dalam ni dia ada lagi satu input untuk update nilai mark. Sama juga, masih lagi ada IC dan U, beza dengan counter control, dia punya I dengan U dia adalah based on input. Itu beza Sentinel dengan counter control. Boleh? Dia mana? Dan untuk Sentinel control, dia tak boleh pakai for loop. Dia hanya boleh pakai while loop sahaja. Sebab awak kalau nak buat for loop, awak kena letak input statement dalam ni. Tak boleh, dia kena buka sini. Nak kena buat input lepas sini, update dia, yang ni memang formula, tak apalah. Tapi kalau Sentinel dia kena read, betul lah. So tak boleh, maknanya untuk Sentinel memang kena pakai while statement, while loop. Okay, so kalau ikut contoh output dekat sini, dia masuk lah. So mark dia 50, 50, 50, 50, maknanya selagi dia bukan -1. Kemudian tiba-tiba dia jumpa -1, so dia akan berhenti dan dia akan letak mark tadi, so mark 200. Okay. Boleh mana? Habis. Ada soalan tanya? Elok lah lagi minit lagi. Ada soalan? Okay. So kita dah tengok dah macam mana Django program untuk sequence structure, selection dan looping. Okay. Untuk looping memang awak kena betul-betul faham lah. Sequence dan selection pun sama juga lah, kena betul-betul faham. Sequence mudah aja. Untuk looping kena lebih sikit. Sebab apa? Sebab lepas ni kita akan belajar array. Array memang akan gunakan looping. Array tak boleh pakai sequence structure atau sequence, tak boleh pakai structure sequence ataupun selection, dia mesti akan pakai looping. Okay, sebab tu kita belajar structure dulu, baru kita boleh belajar array. Okay, baik. Dan saya nak kongsi, saya nak abang jaga betul lupa. Selain daripada BlueJ, kalau awak pakai phone ataupun tablet, awak boleh, kalau Android lah, iOS pun boleh saya rasa. Awak install ni, app nama Decoder ni. Okay. Tapi dia kena online lah untuk nak guna dia. Dan first time awak login, awak kena create account ataupun boleh pakai Google punya account, Google Plus. Okay. So nanti dia ada banyak, dia juga boleh create C++, macam-macam programming language yang lain. Kalau tengok, kalau kita plus dekat sini, okay, contoh kalau ambil single file, so create file, awak boleh Java, C, Python, C++ semua ada. Okay, so kalau awak ambil contoh, ambil Java file, letaklah nama kelas, nanti kena set nama kelas dalam tu sama macam ni lah. Masuk yang senang sikit. A, B, C contoh. Okay, you create, so automatic dia akan create, dia ada template lah. Nampak tak ni? Tak boleh besar. So dia ada template dia dan kita boleh run. Okay, saya rasa contoh program yang dah tulis, kita tengok yang ni. Tak boleh besar, tak apalah. So program ni buat apa? Kalau awak tengok, dia read dua, nampak tak? Dia read dua number. Dan dia sum sahaja. So selepas awak dah type, awak boleh run kat tepi tu yang biru tu. Sama macam BlueJ juga, dia kalau tak ada error, dia akan terus run lah. Kalau ada error, dia akan beritahu ada error. Dia makan masa sikit. So masuk first number. So first number katalah 5, enter, dan kemudian second number 10. Oh, dan so dia keluarlah sum 15. Kalau ada error, okay, katalah ada error, saya buang satu semicolon ni. So bila kita run, automatik dengan keluar error. Yang ni biasalah,
Bila pakai ni dari iklan-iklan kan. So dia keluar error, nampak tak bawah tu. So tak ada alasan untuk awak tak buat program kalau habis tak ada tempat nak buat penguji tu, pakailah awak punya phone. So bolehlah phone tu berbakti dekat awak. Bukan awak jadi hamba dia. Alright, so dapat tanya decoder nama dia punya ni decoder. Okay, so kalau dah apa kita stop sampai sini. InsyaAllah kita akan jumpa hari Khamis